Sama-sama berhimpun doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memimpin pelajaran kidung, sila lihat kidung bilangan 106, 106. Ayat pertama, Aku murid Yesus, Dia Almasihku. Dulu ku berdosa sengsara, Dia mati untukku, tebus dosaku. Kini ku selalu gira, Yesus jadikan ku muridnya. Ku matikan salibnya, turut perintah Tuhan dan pimpinan Roh, Dia beri bahagia kekal. ayat kedua, Aku murid Yesus, turut perintahnya, segala pesannya ku dengar, kerana semuanya baik bagiku, maka ku selalu giat. Yesus jadikan ku muridnya, ku matikan salibnya, turut perintah Tuhan dan pimpinan Roh, Dia beri bahagia kekal. ayat ketiga, Aku murid Yesus, Dia pasti bantu. Bila bahaya datang, Dia jaga. Ku dicelakai ataupun sakit, Tuhan pasti jagaku. Yesus jadikan ku muridnya, ku matikan salibnya, turut perintah Tuhan dan pimpinan Roh, Dia beri bahagia kekal. ayat keempat terakhir, Aku murid Yesus, beritakan Injil, sandar pada kuasa Roh Kudus. Ku mau giat bekerja siang dan malam, sampai masuk ke syurga. Yesus jadikan ku muridnya, ku matikan salibnya, turut perintah Tuhan dan pimpinan Roh, Dia beri bahagia kekal. sila lihat lagi kidung bilangan 137, 137. Ayat pertama, Yesuslah sahabatku yang paling setia, terbesar dan mulia dalam hatiku. Jiwaku merindukan Yesus Juru Selamat, bagai rusa merindukan air sungai. Bila duka Dia hibur, susah pun Dia tolong, semua kekhawatiranku ditanggungnya. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, Dialah yang terbesar dalam hatiku. ayat kedua, Yesus pikul deritaku dan tanggung dosaku, Dialah bintikku dalam kesesakan. Ku usir Allah palsu, sambut Allah benar, sandar kuasa-Nya ku terpelihara. Walau orang menjauh, setan banyak siasat, Yesus menjagaku damai sejahtera. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, Dialah yang terbesar dalam hatiku. ayat ketiga yang terakhir, Yesus Maha
Sila lihat lagi kidung bilangan 228. 228. Ayat pertama, Dengarlah perintah Al-Masih, perintahnya tak berubah. Ingatlah pada firman-Nya, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. ayat kedua, Bila dengar tak lakukan, takkan dapat janjinya. Yang giat lakukan firman-Nya, pastilah berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. ayat ketiga yang terakhir, Semua yang turut perintah-Nya akan masuk ke syurga. Di sana kudus dan mulia, hidup bahagia selamanya. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. sila lihat lagi kidung bilangan 237. 237. Ayat pertama, Hidupku telah ada perubahan arah sejak Yesus di hatiku. Terang yang sejati terangi hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, gembira di hati bagai laut bergelora. Sejak Yesus di hatiku, ayat kedua, hidupku tak lagi berkelana tersesat. Sejak Yesus di hatiku, semua dosaku ditebus darah-Nya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, gembira di hati bagai laut bergelora. Sejak Yesus di hatiku, ayat ketiga, kini ku miliki harapan yang teguh. Sejak Yesus di hatiku, karena beriman tampaklah syurga-Nya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, gembira di hati bagai
Ayat keempat yang terakhir. Ku tahu ku akan masuk dalam syurga sejak Yesus di hatiku. Tiap hari ku gira maju dan bergiat sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Gembira di hati bagai laut bergelora sejak Yesus di hatiku. Sila buka lagi Kidung Bilangan 263. 263. Ayat pertama. Yesus sahabatku yang baik, dosaku ditanggungnya. Sungguh heran anugerahnya, mohonlah kepadanya. Betapa banyak air mata yang mengalir percuma karena segala perkara belum serahkan padanya. Ayat kedua. Bila jumpa pencobaan ataupun deritaan, janganlah berputus asa, mohonlah kepadanya. Adakah kawan seperti dia, turut rasakan susah? Kita lemah, dia pun mampu. Datanglah kepadanya. Ayat ketiga terakhir. Berkeluh kesah kita, menanggung beban berat. Tuhan tempat perlindungan, mohonlah kepadanya. Bila ditinggalkan kawan, datanglah kepadanya. Dia menjaga dan mengiringi, tiada duka dalamnya. Syukur puji Tuhan, pimpinan Kidung sampai di sini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. 我们来一同默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita memulahkan kebaktian malam kita. 奉主耶稣基督圣名，开始我们的晚上线上聚会。 Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada para jabatan kudus, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian atas talian. 首先要向同工们、圣职人员、弟兄姊妹，还有在线上一同聚会的弟兄姊妹们问候平安。 Kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. 我们非常感谢神的看顾带领， Kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama. 因为这晚上我们能够一同聚集在一起。 Jadi sebelum sama-sama kita berdoa dan mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan, 在我们还没有祷告，还有一同听主的道理之前，
Mari kita menaikkan kidung pujian nomor 261. 我们来诵诗261首。Satu hari telah berlalu, kami kumpul lagi, berlutut di hadirat-Mu dan mengucap syukur. Hari ini Engkau jaga kami bahagia, mohon Engkau jaga lagi sampai esok pagi. Tambahlah iman dan kasih agar ku sempurna setiap hari, ku berjaga sampai masuk syurga. Baiklah, sebelum sama-sama kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, 在我们一同学习神的道理之前， mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们要先来祷告。 Dalam doa kita ini kita memohon kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. 在这一次的祷告中，我们求主由始至终都看顾我们， Dan tidak lupa juga kita memohon kiranya Tuhan menyertai hamba-Nya yang menyampaikan firman, begitu juga dengan yang menterjemah. 也不忘了求主带领讲道的仆人，还有翻译的。 Kiranya semua yang disampaikan itu menurut kehendak Tuhan. 愿所传的都是合乎神的旨意。 Mari kita sama-sama sujud dan berdoa. 我们来跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan.
Baiklah, sekali lagi salam damai sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua yang mengikuti kebaktian atas talian. 哈利路亚！再一次向在主里所亲爱的线上的弟兄姊妹们问候平安。 Segala pujian kita berikan kepada Tuhan. 一切颂赞都归于神。 Baiklah, dalam kesempatan kita pada hari ini, 在今天的这一次机会， kita akan merenungkan satu tajuk, yaitu doa di Taman Getsemani. 我们将一同思考一个题目，是在客西马尼园的祷告。 Ini saya ambil daripada kitab Matius pasal 26 ayat 36 hingga 46. 这是记载在马太福音 Pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. 26章的36到46节。 Kita akan belajar berdasarkan ayat Alkitab ini. 我们将从这个经文这里来学习。 Di dalam Alkitab 在圣经里， banyak kali ataupun banyak perkongsian firman Tuhan yang kita belajar mengenai doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus. 关于主耶稣亲自的祷告，已经有好多次被提到。 Dan tentu kita pernah terfikir, 我们也曾经想过， mengapakah Tuhan Yesus berdoa? 为什么主耶稣要祷告呢？ Dalam perkara ini ataupun dalam persoalan ini, 在这个疑问中， kita perlu memikirkan keadaan pada masa itu. 我们需要思考的是当时的情况。 Pada masa ini, Tuhan Yesus turun sebagai anak Allah 在这一个情况，主耶稣是为人子， yang menjadi juru selamat manusia. 他是道成肉身，也作为人的救赎之主。 Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib 主耶稣必须被钉死在十字架上， dan mengalirkan darahnya di kayu salib 在十字架上流出宝血， semata-mata untuk menebus dosa kita. 为了要救赎人类。 Sebab itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. 所以在希伯来书9章的22节， Ibrani pasal 9 ayat 22. 希伯来书第9章的22节， Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 22节，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。 Jadi ini memberitahukan kepada kita, 所以这里告诉我们， Tuhan Yesus perlu menumpahkan darah untuk pengampunan. 主耶稣必须要流出宝血来让我们得罪得赦免。 Ini merupakan karya penyelamatan Tuhan 这是神救赎的过程， yang Tuhan berikan kepada dunia ini. 是给予这世界。 Yesus itu adalah Allah itu sendiri. 耶稣就是神本身， Dan dia juga adalah firman yang menjadi manusia. 他也是道成肉身。 Bukankah ini jelas dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1? 这不是清楚记载在约翰福音的第1章第1节吗？ Tetapi Tuhan Yesus turun sebagai anak untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. 主耶稣道成肉身，作为全人类的救主。 Coba kita lihat lagi dalam kitab Filipi pasal 2. 我们来看腓立比书的第2章。 Mari kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2, kita bermula dari ayat 5. 腓立比书第2章的第5节开始， sehingga ayat 8. 直到第8节。 Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat 8. 腓立比书第2章的第5节， Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 第5节，你们当以基督耶稣的心为心。 Yang di ayat 6, 第6节， yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 第6节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。
ayat 7, 第7节， melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第7节，反倒希己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Ayat 8, 第8节， dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 第8节，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Inilah karya penyelamatan Tuhan terhadap semua orang. 这就是神救赎的一个过程。 Tuhan itu adalah Allah itu sendiri 这耶稣就是神本身， yang menjadi anak. 就是他作为人子。 Jadi mengapakah Tuhan perlu berdoa? 为什么神也需要祷告呢？ Bukankah dia adalah Allah itu sendiri? 他不是神本身吗？ Daripada soalan ini kita mendapat dua sebab. 从这疑问中，我们有2个理由。 Yang pertama, 第一个， untuk mendapat kekuatan. 要得到力量。 Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri 我们知道主耶稣就是神本身， yang menjadi manusia. 他是变成人， Bermakna dia sama seperti kita memiliki darah dan juga daging. 表示说他与我们一样的有肉与血。 Sebagai manusia, 作为人类， Tuhan Yesus juga mempunyai perasaannya. 主耶稣也有他的情感， Tuhan Yesus umurnya juga bertambah. 他的年龄也在增加。 Tuhan Yesus juga boleh merasa lapar dan haus. 主耶稣也能够感觉到饥饿和口渴， Dan Tuhan Yesus juga dia boleh merasa takut. 主耶稣也会感觉到害怕。 Bukankah kita sering kali membaca dalam 4 kitab Injil ini? 我们不是经常在这4大福音里读到吗？ Kita ambil salah satu contoh. 我们举一个例子， Peristiwa Lazarus mati. 就拉撒路死的情况。 Ketika itu Tuhan terharu dan menangis. 在那时候，主耶稣感动地哭了。 Itu adalah perasaan sebagai manusia biasa. 那是一个普通人类的情感， Tuhan juga seperti itu. 神也是如此， Dapat rasa perasaan sedih itu. 能够感觉到这悲伤的感觉。 Sebab itu dalam keadaan sebagai manusia ini, sebagai manusia biasa, 所以，作为普通人的这时候， Tuhan perlu berdoa untuk mendapatkan kekuatan. 神也需要祷告来让自己得着力量。 Kita baca dalam kitab Lukas pasal 23. 我们来看路加福音的23章，Mari kita baca di ayat 49. ，23章的49节。 Pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 49. 不好意思，路加福音24章的49节。 Lukas 24 ayat 49. 路加福音24章的49节。 Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 49节，我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。 Kalau kita lihat di bahagian yang terakhir, 如果我们看下半段的话， dikatakan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 说到领受从上头来的能力， Kita tahu bahwa sumber kekuatan itu adalah dari Tuhan. 我们知道这能力的来源是来自于神。 Manusia biasa memerlukan sumber kekuatan ini. 这普通人是需要这能力的来源的， Jadi sebab itu Tuhan juga berdoa untuk mendapatkan sumber kekuatan ini juga. 所以主耶稣也需要祷告来获得这一个能力。 Sebab itu kalau kita perhatikan, 所以当我们观察的时候， dalam keadaan Tuhan menjadi manusia itu, 在主耶稣道成肉身的时候， Tuhan juga seringkali menampilkan doa itu sebagai keperluan bagi sepanjang pelayanannya. 所以主耶稣也经常在做侍奉的工作，也经常的来祷告。 Ibrani pasal 5. 希伯来书的第5章，
Ibrani pasal 5, mari kita lihat di ayat 7. 希伯来书第5章的第7节。 Ibrani pasal 5 ayat 7. 希伯来书第5章的第7节。 Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan kerana kesalehannya ia telah didengarkan. 第7节，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。 Sebab itu Tuhan telah menunjukkan teladan ini untuk mengajarkan kepada kita sumber kekuatan kita, yaitu dari Tuhan. 所以主耶稣就立了一个榜样，让我们知道说，这能力的来源是来自于神。 Yang kedua, 第2点， mengapakah Tuhan Yesus berdoa? 为什么主耶稣需要祷告呢？ Untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. 要给他的门徒立榜样。 Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, 要是我们看旧约， jika mereka ingin meminta sesuatu, 如果他们想求什么， mereka ingin berdoa, 他们就要祷告。 maka mereka menggunakan perantara pada masa itu, 那么他们就需要有一个中间人， yaitu imam ataupun nabi. 就是祭司或者先知。 Umat tidak boleh tidak boleh mempersembahkan sendiri. 这信徒不能够亲自献上燔祭。 Jadi dalam keadaan ini kita dapat melihat bahwa pada peringkat awal mereka ini tidak pandai berdoa. 所以这里告诉我们，起初他们是不懂得来祷告的， Sebab mereka memerlukan pengantara ini 因为他们是需要一个中间人 yang mewakili mereka menyampaikan permohonan kepada Tuhan. 来代表他们，把他们的要求呈现给神。 Sedangkan dalam perjanjian baru, 而在新约里， setiap orang boleh terus berdoa kepada Tuhan. 每一个人能够直接的向神祷告， Tidak memerlukan pengantara lagi. 不再需要中间人。 Jalan itu sudah terbuka. 这道路已经敞开。 Kalau kita masih ingat di dalam bait suci, 假如我们记得在圣殿里 ada 2 ruang, 有2个空间， yaitu satu ruang tempat kudus 一个就是圣所， dan satu lagi tempat maha kudus. 一个是至圣所。 Dan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, 当主耶稣被钉死在十字架上， pemisah ruang itu telah terkoyak, 这中间已经是破开了， telah terbelah menjadi 2. 已经破开变成2半。 Sebab ada tabir yang memisahkan antara 2 tempat ini. 因为圣所和至圣所当中有个会幕， Dan siapakah tabir ini? 这会幕是指谁呢？ Dalam kitab Ibrani pasal 10 ada menyatakan. 在希伯来书的第10章有告诉我们， Ibrani pasal 10, mari kita baca ayat 19 sehingga ayat 20. 希伯来书第10章的19节到20节。 Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat 20. 希伯来书第10章19节到20节。 Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 19节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。 Ayat 20. 20节， Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 20节是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。 Jadi tabir itu ialah Tuhan Yesus sendiri. 所以这幔子就是主耶稣本身， Jadi melalui kematian Tuhan di kayu salib, 就由主耶稣在钉死在十字架上， jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan itu 让我们与神隔绝的这一个空间 telah dirobohkan. 已经被毁灭了。 Tuhan menjadi pendamai bagi kita. 神变得是我们的和睦者， Mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah itu sendiri. 让罪人与神能够和睦。 Dengan demikian semua orang
boleh masuk ke tempat Maha Kudus ini. 这样每一个人都能坦然地进入至圣所。 Kalau kita perhatikan, 如果我们观察 rasul yang dipilih oleh Tuhan, 神所拣选的先知， mereka adalah orang yang hidup dalam peralihan perjanjian lama dan perjanjian baru. 他们都是活在旧约和新约时代的这个中间， Mereka tidak tahu cara berdoa. 他们并不知道祷告的方法， Mereka tidak tahu apakah kebaikan berdoa itu. 他们也不知道祷告有什么好处。 Sebagai contoh, 比如说， kalau kita perhatikan dalam peristiwa doa di Taman Getsemani ini, 要是我们注意在克西马尼园的祷告， kita tahu bahwa pada malam itu adalah malam yang terakhir Tuhan Yesus di dunia. 我们知道当晚就是主耶稣在世界上最后的一晚， Satu malam yang sangat mencabar, 一个充满挑战性的晚上， di mana orang akan menangkap Tuhan Yesus dan menyalibkannya. 就是有人将要捉拿主耶稣来把他钉在十字架上。 Dan pada malam itu juga kita dapat melihat bagaimanakah iman Rasul pada masa itu. 在那一晚，我们也看得见这些先知们的信心是如何。 Jadi untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, 所以要面对这样的情况， maka Tuhan Yesus berdoa dengan tekun. 所以主耶稣很恳切的祷告， Sebab Tuhan tahu bahwa malam itu malam yang sangat panjang dan mencabar sekali. 因为主耶稣知道这是一个漫长又充满挑战的一晚。 Tetapi apakah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? 但是主耶稣的门徒却做什么呢？ Kita lihat Petrus juga ada bersama-sama dengan Tuhan pada masa itu. 我们看这时刻，彼得也和主耶稣同在。 Kita tahu bahwa Petrus itu merupakan orang yang selalu rapat dengan Tuhan. 我们知道彼得是与神有密切关系的人， Tetapi pada malam itu Petrus juga melalui keadaan yang menguji imannya. 但是也在今晚，彼得也遇见了能够考验他信心的事情。 Kerana kita tahu bahwa Tuhan telah mengingatkannya awal-awal bahwa sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. 因为我们也知道神已经告诉过他了，彼得将在鸡叫以前已经是不认主了。 Iblis menggunakan Petrus. 魔鬼就利用了彼得， Jadi sebab itu maka malam itu bukanlah malam yang baik 所以那一晚并不是一个美好的晚上， bagi murid-murid Tuhan. 对于神的门徒。 Tetapi apa yang berlaku? 但是发生什么呢？ Apakah yang mereka lakukan pada masa itu? 那时候他们做什么呢？ Yaitu mereka tertidur pula. 就是他们睡着了， Mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan berjaga-jaga dan berdoa. 他们并没有与神一同警醒祷告。 Jadi melalui perbuatan doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu 所以由主耶稣来做的这一个祷告， menjadi contoh kepada murid-murid yang ikutnya pada masa itu. 就给了当时跟随他的门徒树立了一个榜样。 Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 13. 我们来看约翰福音的13章， Yohanes pasal 13 ayat 15. 约翰福音13章的15节， Yohanes pasal 13 ayat 15. 约翰福音13章的15节， Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 15节，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。 Ini adalah tentang pembasuhan kaki. 这个是关于洗脚礼， Tetapi dari sisi yang lain kita dapat melihat teladan yang telah Tuhan tunjukkan, 可是，在另一个方面，我们看到神所立的榜样， yaitu doa Tuhan Yesus. 也就是主耶稣的祷告。 Selain daripada peristiwa tentang di Taman Getsemani itu, 除了在克西马尼园的事情， kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus juga mereka tidak tahu untuk berdoa. 假如我们有注意到主耶稣的门徒，他们也不懂得祷告， Sebab itu mereka datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. 所以他们就来遇见神。 Mereka meminta supaya Tuhan mengajar mereka tentang berdoa.
他们求主耶稣教导他们祷告的方式。 Dalam kitab Lukas pasal 11 di sana. 在路加福音的11章， Di sana murid-murid Tuhan Yesus datang supaya Tuhan mengajar mereka cara berdoa. 这里门徒来要求主耶稣教导他们祷告， Sebab mereka melihat murid-murid Yohanes Pembaptis diajar cara berdoa. 因为他们看见施洗约翰的门徒被教导怎么祷告， Jadi mereka pun tanya kepada Tuhan bagaimana cara berdoa. 所以他们也向主耶稣问：我们该怎样祷告呢？ Jadi kemudian Tuhan mengajar tentang yaitu doa Bapa kami. 后来主耶稣就教导了他们这个主祷文， Jadi dua sebab inilah kenapa Tuhan Yesus berdoa. 所以这两个理由，为什么主耶稣要祷告？ Baiklah, apakah kita kembali kepada yaitu perkongsian kita? 我们再倒回今天的题目， Apakah pengajaran yang kita perolehi daripada doa di Taman Getsemani? 从这在克西马尼园的祷告，我们能够学习到什么教训呢？ Kita akan melihat beberapa perkara. 我们将看几点。 Yang pertama, 第一点 yaitu mencari rakan doa yang betul. 就是寻找正确的祷告同伴。 Kalau kita kembali dalam kitab Matius pasal 26, 要是我们再倒回马太福音的26章 ayat 37. 37节， Matius pasal 26 ayat 37. 马太福音的26章37节， Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 37节，于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过。 Kalau kita kira jumlah murid yang ikut bersama-sama dengan Tuhan pada masa ini, 要是我们数算这个时刻跟随主耶稣的门徒， kita boleh katakan ada 11 orang. 我们可以说有11位， Di mana lagi seorang? 还有一位在哪里呢？ Dan siapakah orang itu? 那一个人是谁呢？ Itulah Yudas Iskariot. 那就是卖耶稣的犹大。 Sebab di ayat 47, 因为在47 di 节， sini Yudas Iskariot bersama dengan orang-orang itu datang untuk pergi menangkap Tuhan Yesus. 在这里，那门徒就是犹大和12个和其他人来捉拿耶稣。 Jadi pada masa ini di Taman Getsemani itu Tuhan bersama dengan 11 orang muridnya atau rasulnya itu. 在这个时刻，主耶稣在克西马尼园是同着另外11个门徒的。 Sampai di tempat itu, 到了这个地方， Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk terlebih dahulu. 主耶稣先叫他们坐下来， Dan kemudian dia memanggil 3 orang, 然后就叫来了3个人， yaitu Petrus, 就是彼得， kedua anak Zebedeus. 还有西比泰的2个儿子。 Siapakah anak Zebedeus ini? 这西比泰的2个儿子是谁？ Yaitu Yakobus dan juga Yohanes. 就是雅各和约翰。 Kalau kita lihat tindakan ini seperti yaitu memilih kasih. 如果我们看来好像在偏心， Kenapa Tuhan perlu membawa 3 orang ini sahaja? 为什么主耶稣只叫这3个人呢？ Bukankah lebih baik bawa semua 带完全部不是更好吗？ supaya makin ramai, makin ada kekuatan untuk berdoa. 好让更多人就更有力量来祷告。 Dalam keadaan ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, 在这个情况，主耶稣要告诉我们， yaitu rahasia kekuatan doa sebenarnya. 就是这个祷告的力量的它的奥秘在哪里？ Yaitu kumpulan kecil. 就是一个小组， Di mana kalau mereka sehati untuk berdoa, maka kuasa doa itu akan semakin dapat dinyatakan. 假如他们是同心合意祷告的，那么这个祷告的力量就更大。 Kalau kita melihat peperangan umat Tuhan dengan bangsa Amalek, 要是我们看这个神的信徒还有这个亚玛力人的战争， dalam kitab Keluaran pasal 17. 出埃及记的17章， Mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat 10 hingga ayat 13. 出埃及记的17章第10节到13节。 Keluaran pasal 17 ayat 10 hingga ayat 13.
出埃及记17章第10到第13节。 Ayat 10. 第10节， Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 第10节，于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户尔都上了山顶。 Ayat 11. 11节， Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 11节，摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。 Ayat 12. 12节， Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 12节，但摩西的手发沉，他们就搬舌头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。 Ayat 13. 13节， Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 13节，约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。 Ini satu peristiwa yang sungguh nyata sekali, 这是一件非常明确的事情， di mana ada pembahagian kumpulan 就是有分组， Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung. 就是这个摩西、亚伦和户尔上到山顶 Untuk berdoa. 要祷告。 Mereka tidaklah hanya yaitu Harun dan Hur tidak hanya duduk saja. 亚伦和户尔不只是坐着， Mereka tidak membiarkan Musa seorang. 他们并没有让摩西单独， Apalagi dikatakan tangan Musa menjadi penat. 更何况当时摩西的手发沉， Mereka tidak hanya duduk dan memperhatikan Musa dan memberi kata-kata semangat kepada Musa. 他们并没有坐着，然后看着摩西，然后给他鼓励的话， Tetapi mereka membantu Musa. 而是帮助摩西。 Jadi ini memberitahukan kepada kita 这里告诉我们， satu syarat utama supaya doa kita didengarkan. 一个让我们的祷告蒙垂听的理由， Satu hati. 要同心合意。 Walaupun kita sedikit, tetapi apabila kita bersatu hati, maka isi doa itu akan didengarkan oleh Tuhan. 就算我们人数是少的，可是要是我们同心合意祷告，必定蒙神垂听。 Sebab semua merasakan perasaan yang sama. 因为每一个人都感同身受， Semua ingin mencapai apa yang ingin disampaikan dalam doa. 每一个人都想要达到祷告中的这个内容。 Sebab itulah kenapa Tuhan membawa 3 orang ini. 所以为什么主耶稣带了3个人？ Sebab ketiga orang inilah orang yang paling dekat dengan Tuhan. 因为这3个人是最靠近主耶稣的人， Mereka lah yang paling memahami hati dan pikiran Tuhan. 他们最了解主耶稣的心思意念， Mereka ini menjadi murid kesayangan Tuhan. 他们就是主耶稣所爱的门徒。 Di dalam kehidupan kita, 在我们的生活里， ada orang yang dekat dengan kita, 有些人与我们很靠近， yaitu ahli keluarga kita, 就是我们的家人， ataupun suami istri kita sendiri. 或者是我们的丈夫或妻子。 Jadi mereka ini merupakan orang yang paling sesuai sebagai sahabat dalam doa kita. 他们就是最适合当我们祷告的同伴， Sebab mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang paling dapat merasai apakah kehendak kita. 因为他们就是最靠近我们的人，也知道我们所需要的， Sehingga kan boleh merasakan perasaan itu. 甚至知道能够感受到同样的这个感受。 Tidak kira berapa ramai. 不管是有多少人， Asal kita semua duduk dan berdoa, Tuhan pasti akan mendengarkan. 只要我们聚在一起祷告，神必定能垂听。
Matius pasal 18马太福音的18章 ayat 19 hingga ayat 20. 19节到20节， Matius pasal 18 ayat 19 hingga ayat 20. 马太福音18章的19节到20节， Ayat 19. 19节。 Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 19节，我又告诉你们，若是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。 Ayat 20. 20节， Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. 20节，因为无论在哪里，有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Dengan kelompok yang kecil ini, 以这一小群人， kalau satu hati, maka doa pasti akan didengarkan oleh Tuhan. 要是同心合意，这祷告必蒙神垂听。 Itu yang pertama. 这是第一点。 Pengajaran yang kedua, 第二个教训 yaitu kita berdoa dengan rendah hati. 就是我们要谦卑的祷告。 Kita kembali dalam kitab Matius pasal 26, 我们再倒回看马太福音的26章， ayat 39. 26章的39节。 Matius pasal 26 ayat 39. 马太福音26章的39节。 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 39节，他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，尚若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Kita lihat aksi Tuhan Yesus. 我们看主耶稣的举动， Dia tidak hanya maju dan berlutut, 他不只是往前走，然后祷告。 tetapi dia dikatakan bersujud di sini. 这里说到俯伏在地。 Kalau kita bandingkan dalam kitab Markus pasal 14, 要是我们以马可福音的14章做比较的话， Markus pasal 14 ayat 35, di sana dikatakan Tuhan Yesus merebahkan diri ke tanah. 马太福音的14章的35节，这里说到，主耶稣俯伏在地， Ini menunjukkan sikap yang rendah hati. 这就显明了谦卑的心， Sebab Tuhan dengan sujud sampai ke tanah. 因为他就俯伏在地， Kerendahan hati ketika berdoa. 就是祷告的谦卑的心， Ini akan menjadi penentu doa kita itu dikabulkan ataupun tidak. 这就能够让我们的祷告会不会蒙垂听。 Tuhan menentang orang yang congkak, 神阻挡骄傲的人， tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 却怜悯谦卑的人。 1 Petrus pasal 5, 彼得前书的第5章 ayat 5 hingga ayat 6. 第5节到第6节， 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. 彼得前书第5章第5节和第6节。 Ayat 5. 第5节， Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 第5节，你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 Ayat 6. 第6节， Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 第6节，所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。 Jadi doa dengan rendah hati itu pasti akan didengarkan oleh Tuhan. 所以谦卑的祷告必蒙神的垂听， Samalah dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 就像主耶稣所说的比喻一样。 yaitu doa orang Farisi dan pemungut cukai. 这法利赛人还有纳税人的祷告， Doa orang Farisi itu menganggap bahwa dirinya itu sangat baik dan sempurna.
这法利赛人的祷告，他觉得他们已经是很完美的， Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya. 他就说了他有怎样的好， Dan dia juga menyatakan bahwa dia ini rajin berpuasa. 也说明了自己多么勤劳的进食。 Tetapi doa pemungut cukai itu, 可是收税的人的祷告， dia tidak pun mengadah ke langit. 他都不敢望天， Dia sangat merendahkan diri. 他非常的谦卑， Dia mengakui kelemahannya sendiri. 他承认自己的软弱， Dan dia mengakui yaitu kelemahannya itu. 承认自己的弱点。 Ada satu pepatah 有一句话， yang saya pernah dengar sendiri. 就是我自己有听说过的， Itu yaitu kalau kita turun tangan, 就是当我们把手放下， maka Tuhan akan angkat tangan. 那么神就举起手来。 Tetapi kalau kita angkat tangan, 要是我们把手举起来， maka Tuhan akan turun tangan. 那神就把手放下。 Apakah artinya ini? 这是什么意思呢？ Ini kalau kita turun tangan, 要是我们把手放下， ini bermaksud kita masih bersandar kepada kekuatan kita. 表示说我们还是依靠自己的力量， Kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah dan kesukaran kita. 我们依靠自己的能力来解决自己的问题和难处。 Kita merasa kita kuat. 我们觉得自己很强， Kita tidak memerlukan bantuan Tuhan. 我们都不需要神的帮助。 Dan pada masa itu Tuhan akan angkat tangan. 这时候神就把手举起来， Tuhan akan membiarkan kita 神就不管我们了， untuk menghadapi setiap perkara itu. 自己来面对这全部的事情。 Dan kita pada akhirnya akan mengalami jalan buntu. 到最后，我们将会面临的是一个死路。 Akhirnya kita akan menyerah. 最后，我们也会投降。 Kita akan angkat tangan. 我们将把手举起来， Kita mengakui bahwa kita lemah. 我们承认自己是软弱的。 Dan pada masa itu baru kita berdoa. 这时候，我们才来祷告。 Dan pada masa itulah baru Tuhan akan turun tangan kepada kita. 这时候，神也把手放下给我们。 Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. 神会伸出援手来帮助我们。 Sebab itu dalam nasihat Paulus, 所以在保罗的劝勉当中， coba kita baca dalam 1 Timotius. 我们来看提摩太前书。 Mari kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 8. 提摩太前书第2章的第8节。 1 Timotius pasal 2 ayat 8. 提摩太前书第2章的第8节。 Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 第8节，我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。 Kita lihat di sini dikatakan berdoa dengan menadahkan tangan. 这里说到举起圣洁的手。 Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, 如果我们看其他的翻译版本， menadahkan bermaksud mengangkat. 举起就是拿起来。 Marilah kita semua mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan. 所以我们要举起双手为神向神祷告。 Tuhan pasti akan mendengarkan permohonan kita. 神必定垂听我们的要求。 Telinga Tuhan sangat tajam mendengarkan isi permohonan kita semua. 神的耳朵非常的敏感，会听到我们的要求。 Itu yang kedua. 这是第2点。 Yang ketiga, 第3， apakah pengejaran yang kita boleh lihat? 我们还能够学到什么教训呢？ Mari kita kembali dalam kitab Matius pasal 26. 我们再回到马太福音的26章。 Matius pasal 26, 马太福音26章， kita akan membaca 3 ayat. 我们将读3个圣经， Kita akan mula ayat 39, 从39节开始， ayat 42,
42节， dan ayat 44. 还有44节、 Ayat 39, 39节。 maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 39节，他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，尚若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Ayat 42, 42节， lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 42节，第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。” Ayat 44, 44节， ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 44节，耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。 Daripada ketiga ayat ini, 所以从这三个圣句， kita dapat menyimpulkan isi dan sasaran doa Yesus pada masa itu. 我们能够做一个结论，就是主耶稣当时祷告的内容，还有他的目标， Yaitu Tuhan memohon agar cawan itu dijauhkan. 主耶稣要求这杯离他而去， Cawan pahit itu. 这苦杯 Itulah siksaan yang akan diterima oleh Tuhan. 就是主耶稣将要面临的苦难， Itulah salib yang akan dihadapi oleh Tuhan pada keesokan harinya. 也就是主耶稣第二天将要面对的十字架。 Ataupun kalau cawan itu tidak lalu, kiranya Tuhan memberikan dia kekuatan untuk menanggung semua siksaan itu. 又或者真的是不能够把这杯离去，就让他有力量来去承担。 Tadi kita sudah belajar, 刚才我们学过了， Yesus itu adalah Allah itu sendiri. 主耶稣就是神本身， Jadi amat mudah untuk sekiranya Tuhan lepas daripada semuanya ini. 要是神想要脱离这一切，是多么的容易。 Tetapi untuk menebus dosa manusia, 但是为了救赎人类的罪， Tuhan perlu menanggung setiap penderitaan itu. 神就需要承受这一切的苦难。 Inilah satu keadaan yang tidak boleh kita bayangkan. 这是一个我们无法想象的时刻。 Dan daripada ketiga ayat yang kita bacakan tadi, 从这三个圣句里， inilah Tuhan mengajar kepada kita tentang ketekunan dalam doa. 神教导我们祷告要恳切， Doa dengan tidak jemu-jemu. 要不断的祷告， Doa dengan tekun. 要恒切的祷告。 Ini juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri juga. 这也是主耶稣亲自说过的。 Tuhan Yesus mengajarkan tentang tekun untuk berdoa 主耶稣教导门徒要恒切祷告， melalui satu perumpamaan, 通过一个比喻， yaitu tentang seorang janda yang memohon kepada hakim itu. 就是一个 Seorang janda yang dalam kitab Lukas pasal 18 sana. 在路加福音的18章有记载到 Ayat 1 hingga ayat 8. 第1节到第8节， Di sana ada diceritakan tentang seorang janda yang 这里 memohon. 有说到寡妇怎样向法官要求。 Pada awalnya hakim ini dia tidak mau mendengarkan permohonan janda ini. 起初这法官不想听这寡妇的要求， Tetapi disebabkan perempuan ini sering kali memohon kepada hakim ini, 可是因为这寡妇一直不断的向法官要求， sehingga kan hakim itu mengabulkan permintaan perempuan itu. 直到法官最后都成全她了。 Bagaimanakah ketekunan yang telah ditunjukkan oleh perempuan ini terhadap hakim itu? 这寡妇向法官所显现的是怎样的恒切呢？ Jadi inilah bagi kita hari ini mengajarkan kepada kita tentang doa dengan tekun. 所以这里也教导今天的我们祷告要恒切， Kita meminta kepada Tuhan. 我们向神求。 Mungkin setiap doa kita itu tidak sama.
可能我们每一个人的祷告不一样， Mungkin ada doa yang sekejap saja maka Tuhan mengabulkan doa. 有些人可能只祷告一下子，神就应允他了。 Ataupun mengambil masa yang lama baru Tuhan akan mendengarkan doa kita. 或者有些人需要祷告一段很长的时间才蒙神垂听。 Kita tidak perlu mempersoalkan Tuhan mengabulkan doa kita ataupun tidak. 我们不需要来去审问说，神会不会垂听我们的祷告？ Masa itu adalah kehendak Tuhan. 这时间是在乎神的旨意。 Dalam kitab Yesaya pasal 49. 在以赛亚书的49章， Mari kita lihat di ayat 8 di sini. 我们看第8节， Yesaya pasal 49 ayat 8. 以赛亚书49章的第8节。 Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. 第8节，耶和华如此说：在约纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我记住了你。我要保护你，使你做众民的中保，复兴边地，使人承受荒凉之地为业。 Kalau kita lihat di kalimat atas, 要是我们看上半段， di sini Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. 说到在约纳的时候，我应允了你， Itu adalah milik mutlak Allah. 这是神的权利， Yang pastinya kita perlu doa dengan tekun. 是确定的。我们需要恒切的祷告， Kita memohon kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kita. 我们恳求神垂听我们的要求。 Kita lihat sejak Rasul Paulus, 我们看看使徒保罗， seorang rasul yang kita jadikan sebagai contoh dan teladan bagi kita. 是一个作为我们榜样的一个使徒。 Dia melakukan pelayanan yang memberikan semangat bagi kita semua. 他释放的工作，激励了我们每一位。 Tetapi Paulus menghadapi keadaan yang tidak baik. 可是保罗也面临不好的时刻。 Bukankah dia pernah berdoa kepada Tuhan supaya membuka duri dalam dagingnya? 他不是曾经向神祷告说要把他肉中的刺拿开吗？ Dia meminta Tuhan membuka duri itu. 他要求神把这刺拿开。 Adakah Paulus berdoa untuk 1 atau 2 kali sahaja? 保罗是否祷告1、2次而已呢？ Tidak. 不是的， Paulus banyak kali mendoakan akan hal ini. 保罗为这件事祷告了很多次， Tetapi akhirnya apa yang dijawab oleh Tuhan? 但是最后神向他回应什么呢？ Ada sebab Tuhan tidak membuka duri dalam daging itu. 神不要取掉这刺是有他的理由， Ada kehendak Tuhan di sana. 在那里有神的旨意。 Begitu juga dengan Nabi Ilya. 在以利亚先知的情况也一样， Bukankah selepas dia mengalahkan Nabi itu, Baal itu, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan supaya meminta hujan. 他得胜了这个巴勒，不是向神求雨吗？ Dikatakan di sana dia berdoa sebanyak 7 kali. 这里说到他向神祷告7次， Bukan 1 atau 2 kali. 不是1、2次， Sebab pada masa itu telah 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. 因为那时候有3年6个月之久没有下雨了。 Jadi Nabi Ilya dia perlu berdoa 7 kali, akhirnya hujan pun turun. 所以以利亚先知向神祷告7次，最后才降下雨。 Jadi semuanya ini tentang ketekunan dalam doa kita. 这一切都表明了祷告的恒切。 Jadi yang paling penting bagaimanakah ketekunan doa kita pada hari ini? 所以最重要的，今天我们祷告是怎样的呢？ Jangan kita mempersoalkan Tuhan itu mendengarkan ataupun tidak. 我们不要来去审问说神会不会听。 Yang penting kita tekun untuk berdoa terlebih dahulu. 最重要，我们事先要恒切的祷告。 Kalau 1 atau 2 kali kita berdoa, Tuhan masih belum mendengar,
maka kita perlu lebih lagi bertekun. 如果祷告1、2次，神还未垂听，我们就要更迫切的祷告。 Dan kita perlu melihat ataupun meneliti tentang keinginan kita pada masa itu. 我们也需要来检讨我们当时的要求是什么。 Adakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun tidak? 我们所求的是否合乎神的旨意呢？ Kita lihat Yakobus pasal 4我们来看雅各书的第4章 ayat 2 dan ayat 3. 第2和第3节。 Yakobus 4 ayat 2 dan ayat 3. 雅各书第4章的第2和第3节。 Ayat 2, 第2节， kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 第2节，你们贪恋还是得不着，你们杀害嫉妒，又斗殴征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。 Ayat 3, 第3节， atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 第3节，你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。 Jadi kita perlu memperhatikan doa kita itu sama ada sesuai kehendak Tuhan ataupun tidak. 所以我们要检讨我们的祷告是否合乎神的旨意呢？ Jadi inilah pengajaran doa di Taman Getsemani itu. 这就是在克西马尼园祷告的教训。 Kiranya Tuhan menyertai kita. 愿神与我们同在。 Sebelum kita mengakhiri, mari kita menaikkan kidung pujian 结束之前，我们来颂赞神。 nomor 264. 264首。 Tuhan Juru Selamatku, dengarlah doaku. Jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, selalu dekat-Mu. Harapkan kemurahan-Mu, tak akan ragu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Ku boleh datang padamu karena rahmat-Mu. Hati duka Engkau hibur, beri anugerah. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Engkau sumber keselamatan dalam hidup.
jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Baiklah, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们将一同祷告。 Dalam doa kita ini jangan kita terus mendoakan bagi keadaan semasa kita. 祷告中，我们继续为我们现在的情况祷告。 Kita mohon kiranya Tuhan campur tangan. 我们求主与我们同工， Dan juga tidak lupa kita mendoakan bagi perancangan yang telah diaturkan oleh pihak gereja. 也不忘了为教会所安排的工作祷告， Biarlah apa yang kita aturkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. 好让我们所计划的都合乎神的旨意。 Dan juga kita jangan lupa mendoakan bagi seiman kita yang sakit dan yang lemah. 也不忘了为欠安和软弱的同龄弟兄姊妹， Kiranya Tuhan juga membantu mereka. 也愿神帮助他们。 Mari kita sama-sama sujud dan berdoa. 我们同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan.
Baiklah, kebaktian malam ini sampai di sini saja. 今晚的聚会到此， Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kita semua. 愿神带领看顾大家， Sampai jumpa lagi. 直到再会， Lea. 哈利路亚。